Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Kita menyambung kuliah kita pada bab yang ke-30 ya, al-bab salasun, bab yang ke-30 fi fadilati birril walidain, pada menyatakan kelebihan berbuat bakti bagi dua ibu bapa ya. Ini bab ni menerangkan tentang fadilat kita berbuat kebaktian, kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Yang ke-30 pada menyatakan kelebihan berbuat bakti bagi dua ibu bapa. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah wasiat kami akan manusia dengan dua ibu bapanya berbuat baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mewasiatkan ya, telah mewasiatkan kepada manusia ini supaya berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Kerana apa? Kewujudan insan itu sendiri adalah terbit daripada kedua ibu bapanya. Jadi hendaklah insan itu, yakni manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, yang mana menjadi punca kelahirannya ya. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Ahqaf ayat 14, dan firman-Nya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah menyuruh Tuhan kamu dengan bahawa jangan kamu sembah melainkan akan Dia, dan bahawa berbuat baik kamu dengan dua ibu bapa akan sebagai berbuat baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan, telah menetapkan ya, telah menentukan untuk sekalian manusia ni supaya jangan menyembah kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap manusia, setiap makhluk, setiap jin ya, semuanya adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada sekalian manusia dan jin ya, supaya mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya jangan menyembah kepada yang selain daripada Allah. Dan di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyuruh, telah memerintahkan supaya
berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Ya. Ini di samping kita mentaati Allah, menyembah Allah, hendaklah kita juga membuat kebaktian, membuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Sebagaimana kedua ibu bapa kita telah memelihara kita daripada kecil, mengasuh, ya, membesarkan, ya, mendidik sehinggalah kita dewasa. Maka hendaklah kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita sebagai mengenang, sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat wujud hidup dalam kehidupan dunia ini. Dan lagi firman-Nya, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yakni jika sampai pada peliharaan kamu akan tua oleh salah seorang daripada keduanya atau tiap-tiap keduanya, maka jangan kamu kata bagi keduanya uf, yakni perkataan yang mengecilkan hati keduanya, yang mempicikkan hati keduanya. Dan jangan kamu jerkahkan keduanya, yakni jangan kasar pada perkataan bagi keduanya. Dan kata olehmu bagi keduanya akan perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia ni supaya jangan mengangkat suara ataupun jangan menjerkah, jangan meninggikan suara ke atas kedua ibu bapa itu, kerana yang demikian itu mungkin dapat mengecilkan hati mereka, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan supaya kita berkata dengan perkataan yang mulia dan lemah lembut terhadap kedua ibu bapa. Dan firman-Nya lagi, wakhfid lahumā janāha dhulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan olehmu bagi keduanya akan sayap kehinaan, yakni merendahkan diri. Ini hendaklah kita merendahkan diri kita di hadapan kedua ibu bapa kita. Jangan di hadapan kedua ibu bapa kita pun kita nak meninggi diri, ya, dengan sayap kebanggaan, ya. Sebaliknya hendaklah kita rendahkan diri kita di hadapan kedua ibu bapa kita dengan sayap kehinaan. Kerana rahmat kasih sayang hati kamu bagi keduanya, dan minta doa olehmu bagi keduanya. Wa qur rabbirhamhuma. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia ni, mengajarkan kepada kita supaya berdoa untuk kedua ibu bapa kita dan sentiasa merendahkan diri kita di hadapan mereka, ya, dengan perasaan hina diri, kerana kita daripada setitis air yang hina, ya. Jadi hendaklah kita menghinakan diri kita di hadapan kedua ibu bapa kita. Itulah yang semulia-mulia amalan, ya, merendahkan diri kita di hadapan kedua ibu bapa kita. Kerana rahmat kasih sayang hati kamu bagi keduanya dan minta doa olehmu bagi keduanya. Kama rabbayani shaghira, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehidupan kita ni, ya, dari kecil sehingga besar kita dipelihara, diasuh oleh kedua ibu bapa kita. Maka hendaklah kita berdoa
bagi kedua ibu bapa kita, dan kata olehmu, hai Tuhanku, kesian olehmu akan keduanya, yakni kedua ibu bapaku, kerana memelihara keduanya akan daku pada ketika aku kecil hingga besar. Yakni kita daripada mula dilahirkan itu, ya, sehinggalah kita akil baligh, ya, kita ni dipelihara oleh kedua ibu bapa kita. Maka hendaklah kita mengingat, mengenang. Jadi dengan kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa untuk kedua ibu bapa itu adalah satu amalan yang sangat-sangat dituntut, ya. Maka sayugianya bagi seseorang meminta doa bagi kedua ibu bapanya dengan maghfirah. Jadi meminta maghfirah itu meminta keampunan untuk kedua ibu bapanya, ya. Yang kita doa selalu, ya, setiap hari kita perlu berdoa, ya. Dinyatakan di sini setiap hari 5 kali kita kena doa. Maknanya setiap kali selepas solat tu kita doa kepada kedua ibu bapa kita, doa keampunan, doa maghfirah, ya. Allahumma ghfirli wa li walidayya, ya Allah ampunkanlah aku dan kedua ibu bapaku, ataupun Rabbi ghfirli wa li walidayya, ya Rabbi ampunkanlah aku dan kedua ibu bapaku, ya. Itu sependek-pendeknya. Nak doa panjang-panjang lagi pun boleh, nak kaitkan dengan orang sekalian orang beriman, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah mamat, ya. Jadi berdoa untuk kedua ibu bapa, maka sayugianya bagi seseorang meminta doa bagi kedua ibu bapanya dengan maghfirah tiap-tiap hari lepas sembahyang. Istimewa pula kemudian daripada mati keduanya, yakni lebih-lebih lagi diutamakan apabila kedua ibu bapa kita itu sudah meninggal dunia. Lagilah mustahak kita berdoa keampunan ke atas kedua-dua. Sebab mereka dah tak boleh nak berdoa lagi dah untuk diri mereka. Nak buat amal pun dah tak boleh dah. Dia dah meninggal dunia. Jadi sebagai anak ni hendaklah kita memohon keampunan untuk kedua ibu bapanya. Tak kira masih hidup ke ataupun sudah meninggal dunia, tapi lebih penting lagi, lebih istimewa pula kemudian daripada mati keduanya. Kerana riwayat setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum bahawasanya berkata ia, barang siapa meninggalkan doa bagi dua ibu bapanya, dipicitkan, yakni disempitkan kehidupannya. Nampak? Jadi tu kadang-kadang kita ni, kehidupan kita tu sempit, kehidupan kita tu susah, ya. Mungkin nak susah dalam berbagai-bagai segi dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang mungkin disebabkan kita ni tak berdoa untuk kedua ibu bapa kita, ya. Kerana itu juga merupakan satu sebab menyebabkan kita ni disempitkan urusan kehidupan dunia kita, kerana kita tidak mensyukuri kedua ibu bapa, ya. Sedangkan apabila kita mensyukuri Allah, wala in syakartum la azidannakum, ya, mensyukuri Allah, apabila kita mensyukuri Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menambahkan lagi nikmat. Begitu juga apabila kita mensyukuri kedua ibu bapa kita, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat, barakat, ya, rahmat juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana keredaan Allah beserta keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah beserta dengan kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi kalau kedua ibu bapa tu redha dengan seseorang tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga redha kepadanya, ya. Jadi nak mendapatkan keredaan kedua ibu bapa tu, perlulah kita sentiasa berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, mensyukuri atas segala kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang telah mereka limpahkan ke atas diri kita semenjak kita daripada kecil lagi, ya. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucup akan antara dua mata ibunya adalah baginya dinding daripada api neraka,
Dan barang siapa mengucup akan dua kaki ibunya, maka seolah-olah seperti mengucup akan atabah al-Ka'bah, yakni derening, yakni bendul pintu Kaabah. Ya. Itu fadilat apabila kita mengasihi ibu kita atau bapa kita, dan menghinakan diri kita di hadapan mereka. Nampak? Ini sehingga kita sanggup merendahkan diri kita, mengucup kaki ibu kita. Ya, itu bukan satu perkara yang mudah. Ya, mana kita nak merendahkan diri kita di hadapan kedua ibu bapa kita, sampai sanggup mengucup kaki ibunya, maka seolah-olah seperti mengucup akan atabah al-Ka'bah, yakni bendul pintu Kaabah. Dan riwayat daripada tabi'in, barang siapa mendoa bagi dua ibu bapanya pada tiap-tiap hari 5 kali, maka senya telah menunai ia akan hak keduanya. Kerana firman Allah Ta'ala, anishkur li wa liwalidaik, artinya syukur olehmu bagiku, yakni dengan bahawa sembahyang tiap-tiap hari 5 kali, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita supaya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan ke atas kita. Ya. Kerana mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu adalah perintah, maka ia adalah satu kewajiban. Ya. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan satu-satu amal, perintah, setinggi-tingginya amalan yang kita boleh amal dengan perintah itu adalah wajib, fardu. Macam Allah Ta'ala firman, wa aqimus solah, maka solah itu fardu. Ya. Serendah-rendahnya sunat lah. Segala perintah Allah Ta'ala itu serendah-rendahnya yang sunat. Ya. Jadi dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Dan bagaimana nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Ya, iaitu dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan amal ibadah. Ya, sebagaimana Nabi SAW sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Ya, sehingga ditanya, ya Rasulullah, kenapa lagi nak susah-susah diri sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki ini? Dosa kamu yang terdahulu, yang akan datang, semuanya Allah dah ampun dah, apa lagi nak susah-susah sembahyang sampai macam ni? Ya, Nabi SAW jawab apa? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, ini Rasulullah SAW nak menampilkan, menyatakan kesyukurannya kepada Allah bukan hanya dengan sebutan syukur, alhamdulillah, itu dengan lidah saja, tapi dengan seluruh anggota tubuh badan baginda melaksanakan amal ibadah dengan lebih tekun lagi sebagai menyatakan kesyukurannya kepada Allah. Jadi begitulah, ya, dalam kita nak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita menerusi amalan ibadah, khasnya sembahyang 5 waktu setiap hari. Kerana itu adalah perintah ibadah yang telah difardukan ke atas setiap hamba. Ya. Dan syukur olehmu, ya, waw ataf, mana syukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada siapa? Wali walidaika, dan syukur olehmu juga bagi dua ibu bapa kamu. Nak mensyukuri nikmat, ya, daripada kedua ibu bapa kita tu bagaimana? Iaitu dengan kita mendoakan bagi keduanya tiap-tiap hari 5 kali. Ya. Sebagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, kita menunaikan kewajiban kita beribadah, solat 5 kali setiap hari. Begitulah juga dengan kita berdoa. Setiap kali lepas sembahyang tu kita berdoa keampunan untuk kedua ibu bapa kita, kita juga telah melaksanakan, menunaikan kesyukuran kita kepada kedua ibu bapa kita. Dia bergandingan, ya. Mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri kepada kedua ibu bapa atas kebaikan-kebaikan mereka, mengasuh kita, membesarkan kita, ya. Dan apabila tua keduanya, jadi apabila kedua ibu bapa kita sudah sampai kepada usia yang tua dan berkehendak ia kepada mengangkatkan oleh umpama kencingnya dan beraknya,
Yang ni apabila dah tua, keadaan semakin uzur, kadang kencing merata, berak kadang, ya. Kadang ada beg pula nak usung ke mana-mana, ya. Macam-macam keadaan apabila dah tua tu, keuzuran tu dah semakin bertambah. Ya. Maka jangan engkau pegang akan hidung engkau kerana lewatnya. Ya, kadang-kadang kita ni, ya, tak tahan bau busuk gamanya. Kita pun tutup hidung sebabkan apa? Najis daripada kedua ibu bapa kita mungkin berselerak atas lantai ke atas katil ke. Maka janganlah kita buat perbuatan yang sedemikian, kerana itu mungkin akan mengecilkan hati mereka, ya. Sedangkan kita waktu kecil dulu berak lagi dah merata, ya. Dalam pampers kadang-kadang duk atas ribu mak kita pun kita berak juga, kencing, ya. Tak ada pula mereka nak tutup hidung ke apalah, anak aku ni berak atas ribu. Tak ada mereka buat itu. Dia basuhnya kita, dia sayang lagi, dia cium lagi, ya. Jadi jangan engkau pegang akan hidung engkau kerana lewatnya, ya. Jangan kita buat aksi-aksi, ya, sehingga mana mereka akan berkecil hati. Sedangkan waktu kita kecil dulu, ya, kita kencing, berak apa semua setiap hari berak tu. Kadang sehari sampai 2-3 kali, ya. Dan jangan masam muka engkau bagi keduanya. Ya, mungkin disebabkan apabila kedua ibu bapa tu dah meningkat tua, macam-macam keadaan kerenah dia, cerewetnya, ya. Maka jangan masam muka engkau bagi keduanya. Maka bahawasanya telah mengangkat oleh keduanya daripada kamu pada ketika kamu kecil akan demikian itu. Yang ni apabila kita masih kecil, bagaimana kedua ibu bapa kita, ya, mengasuh kita, angkat kita, bersihkan kita, mandikan kita, sabun kita, ya. Kalau perut kembung disapu minyak angin lagi, ya. Jadi hendaklah kita membuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kita apabila mereka sudah meningkat uzur, maka tiada keduanya melewati akan dia. Keredaan dan kemurkaan Allah terletak pada keredaan dan kemurkaan kedua ibu bapa. Iaitu apabila kita menggembirakan hati kedua ibu bapa kita, maka itu seumpama kita menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita menyakitkan hati kedua ibu bapa sehingga mereka bersedih hati, sehingga mereka marah, ya, sehingga mereka murka, maka itu juga akan menarik kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayat daripada Zaid bin Ali daripada bapanya, daripada neneknya, sabda Nabi SAW, jika mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu daripada menderhaka yang kurang daripada nescaya menegah ia daripadanya. Ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibacakan tadi, ya. Fala taqul lahuma uffin, ya. Lafaz uffin tu mana Allah Ta'ala firman, maka janganlah kamu berkata kepada kedua ibu bapa, ya, janganlah kamu berkata kepada kedua mereka itu dengan perkataan uffin. Uffin ni kalimah tu kira bukanlah perkataan yang keras sangat pun, tapi uff tu pun dah dianggap sebagai menderhaka dah. Apabila kita macam kita kadang ibu bapa kita tegur kita, ish, itu ish tu pun dah keras dah tu. Uff ni lembut lagi, ya. Uff, tak mau. Mana macam kita nak menolak ataupun tak nak buat apa, ataupun malas ke, nak bagi alasan ke, ataupun melawan ke, membentak ke, ya. Jadi lafaz yang kita keluar tu dalam menolak permintaan kedua ibu bapa, kadang ibu bapa kita suruh buat suatu, ya, pekerjaan untuk khidmat untuk rumah, ya. Kita pun mengelak, macam-macam alasan kita bagi, macam-macam lafaz keluar daripada mulut kita tu kan. Jadi itu semuanya adalah dosa, ya.
Jika mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu daripada menderhaka yang kurang daripada uf, kalau ada lafaz yang lebih lembut lagi daripada uf tu pun nescaya Allah Ta'ala dah guna dah dalam Al-Quran. Tapi lafaz uf tu pun dah, walaupun selembut itu pun dianggap menderhaka, apatah lagi yang selebih keras daripada itu. Maka ianya ditegah, ya, nescaya menegah ia daripadanya. Maka berbuat orang yang menderhaka barang sekehendaknya, yakni daripada kebajikan, maka tiada ia masuk syurga. Yakni kalau orang yang berbuat kebajikan ni, macam-macam dia buat, sedekah, pergi Mekah, menikah, macam-macam lah, ya, semua kebajikan dia buat, tetapi dia menderhaka kepada kedua ibu bapanya, ataupun kepada ibunya, ataupun kepada bapanya, maka tiada ia masuk syurga. Tak dapat masuk syurga walaupun dia buat macam-macam kebajikan atas dunia ni. Kerana apa? Kerana tiada diterima ia akan kebajikannya, disebabkan dia menyebabkan kemurkaan kepada kedua ibu bapanya, menyakitkan hati kedua ibu bapanya, sehingga kedua ibu bapanya bersedih hati, ya, berkecil hati, terasa hati, ya. Maka tiada diterima segala kebajikan dibuatnya, walaupun dia bersedekah ke, ya, apa saja kebaikan-kebaikan ibadah dia pun tak akan diterimanya, tak masuk syurga. Tiada ia masuk syurga. Yang ini kerana apa? Kerana tiada diterima ia akan kebajikannya. Sebaliknya, orang yang berbuat bakti kepada kedua ibu bapanya, dia jaga perasaan ibu bapanya, tak pernah disakitkan hati kedua ibu bapanya, apa saja permintaan kedua ibu bapanya ditunaikannya, ya. Bila ibu bapanya minta tolong khidmat itu ini, dia tolong tanpa ada sebarang alasan, tanpa melengah-lengahkan, bersegera dia berbuat kebaktian kepada kedua ibu bapanya menurut sekehendak mereka. Jadi walaupun dia adalah seorang pendosa, orang yang melakukan kejahatan, maka tiada ia masuk neraka. Walaupun dia berbuat dosa, macam-macam kejahatan dilakukannya, tapi disebabkan kebaktian yang dilakukannya kepada kedua ibu bapanya, nescaya diampun Allah Ta'ala baginya, seperti hadis yang lagi akan datang. Itu akan sampai pada kenyataan hadis tersebut. Sabda Nabi SAW, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Sabda Nabi SAW, redha Tuhan itu di dalam redha bapa. Jadi redha Rabb, redha Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam redha seorang bapa. Jadi kalau seseorang bapa itu dia redha atas segala amal perbuatan, ya, anaknya, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan redha ke atas beliau, ya. Jadi seseorang yang diredai oleh ibu bapanya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan redha ke atasnya. Ya, sebab itu kita perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, mendoakan untuk kedua ibu bapanya, menggembirakan mereka, ya. Wasakhatullahi, dan kemurkaan Allah, fi sakhatil walidi, di dalam murka bapa, dan terlebih aula lagi ibunya. Jadi samalah, kalau kita menyakitkan hati kedua ibu bapa itu, tak kira lah bapa ke ataupun ibu ke ataupun kedua-duanya sekali ke, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan jatuh murka ke atas. Dan pada riwayat At-Tabrani daripada Ibnu Umar, ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Keredaan Tuhan itu di dalam redha kedua ibu bapa, dan murkanya, yakni murka Tuhan itu pada kemurkaan kedua ibu bapa. Yakni jika kedua ibu bapa itu redha atas amalan seseorang,
maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melimpahkan keredaannya. Dan seumpama ibu bapa itu nenek dan jika ke atas sekalipun, yakni nenek, datuk, ya, kalau masih hidup lagi, maka mereka juga perlu kita jaga hati mereka, menggembirakan mereka. Jangan sampai mereka kecil hati ataupun murka. Dan dikehendaki dengan murka ibu bapa itu pada barang yang tiada menyalahi syarak. Dan menunjuk hadis ini atas bahawasanya menderhaka bagi dua ibu bapa adalah daripada dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Jadi semoga kita sentiasa dapat berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Jikalau mereka masih hidup, hendaklah kita sentiasa melihat apakah keperluan-keperluan mereka yang dapat kita khidmati mereka. Jikalau mereka telah meninggal dunia, hendaklah kita sentiasa berdoa keampunan, maghfirah, ya, setiap kali lepas solat, ya, setiap hari 5 waktu selepas kita semayang tu kita berdoa memohon keampunan untuk diri kita dan kedua ibu bapa kita. 3 orang yang tidak dapat melihat wajah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ya, dan riwayat daripada hadis marfu', sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik pada perkataannya ataupun pada perbuatannya, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada melihat akan mukaku 3 orang. Ini ada 3 golongan yang tidak akan dapat memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang menderhaka bagi dua ibu bapa. Allahu akbar, ya. Kerana itu kita perlu bertaubat. Jikalau kita ni pernah menderhaka, ya, kita perlu bertaubat, minta ampun dekat kedua ibu bapa tu, ya, selagi kalau mereka tu masih hidup. Jangan sampai mereka tu dah meninggal dunia, meninggal dalam kita dimarahi ataupun dibencinya, dimurkanya, ya. Biar kita berada dalam sentiasa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperolehi kasih sayang daripada mereka, kecintaan mereka daripada kita kecil sampailah mereka meninggal dunia. Ini waktu kita kecil-kecil mereka sayang kita, tapi bila kita dah besar dewasa disebabkan derhaka, mereka tinggalkan dunia ni dengan keadaan murka kepada kita. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi kerana itu kita perlu berdoa keampunan untuk kedua ibu bapanya. Jangan sehingga menderhaka bagi kedua ibu bapa, kerana itu akan menyebabkan kita tidak dapat memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang meninggalkan sunnahku, yakni jalanku. Ini juga perkara yang perlu diperhatikan, perlu dititik beratkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ni sentiasa berlandaskan ittiba' pada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kamu dakwa kamu mencintai Allah, maka hendaklah kamu ittiba' aku, kata firman Allah Taala, ya, hendaklah ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, yakni jikalau seseorang itu mendakwa dia mencintai Allah, maka adalah ke atasnya untuk ittiba' sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah sebagai bukti dia mencintai Allah, ya. Orang yang meninggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada sebarang pembuktian, ya, yang membenarkan bahawa dia benar-benar mencintai Allah, ya. Kerana itu kita perlu menghayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, bukan sekadar akidah kita perlu sahih, ya, betul kepada Allah, mentauhidkan Allah, tetapi amalan kita adalah juga dituntut supaya ittiba' kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana la ilaha illallah adalah kalimah iman, Muhammadur Rasulullah adalah kalimah amal, ya. Di samping kita beriman kepada Allah dengan tauhid yang sahih, hendaklah kita beramal dengan amalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita
Meninggalkan sunnah, kita akan terlibat dengan perkara-perkara bid'ah. Itu aja. Lawan bagi sunnah bid'ah. Ya. Perkara-perkara sunnah ni khasnya dalam amalan ibadah. Hendaklah kita itibak sunnah. Tak boleh kita buat benda bid'ah dalam ibadah. Ya, reka-reka buat benda-benda baru ya dalam ibadah, maka itu tidak akan diterima amalan ibadah tersebut. Jadi amalan ibadah hendaklah dilaksanakan seperti mana yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Barulah amalan itu diterima. Seperti mana solat, sallu kama raaitumuni usalli, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersolat sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Ini hendaklah kita itibak, menuruti sebagaimana solat yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang tiada menselawat atasku apabila disebut akan namaku pada sisinya. Ya. Ini orang yang tidak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nama baginda disebut, ya. Ini apabila disebutkan Rasulullah, kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut nama Nabi Muhammad, kita pun selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Dan riwayat Bahas bin Hakim daripada bapanya, daripada neneknya, sembah aku. Ini bukan kata sembah atau sembah, ni sembah maksudnya berkata dia, ya. Ya Rasulullah, akan siapa aku berbuat bakti? Sabdanya, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu engkau. Ini kebaktian tu hendaklah diutamakan kepada ibu. Sembahku lagi, ini kata sahabat tu lagi, tanyanya, kemudian siapa? Siapa yang aku perlu buat bakti? Sabdanya, ibu engkau. Sembahku, kemudian siapa? Sabdanya, ibu engkau. Ini 4 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamakan kebaktian itu kepada ibu. Kemudian sembahku, kemudian siapa? Sabdanya, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bapa engkau. Yang kelima barulah diberikan keutamaan kepada bapa. Ini ditunaikan hak-hak keperluan kebaktian itu kepada ibu adalah lebih utama. Kemudian yang terlebih hampir, maka yang terlebih hampir, iaitu barulah mak saudara, bapa saudara, pakcik dan sebagainya, datuk nenek, ya. Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, setengah daripada dosa besar itu bahawa memaki seseorang akan 2 ibu bapanya. Ya. Antara dosa besar, ya, seseorang tu apabila dia memaki kepada kedua ibu bapanya. Jadi bertanya para sahabat, sembah orang betapa memaki seseorang akan kedua ibu bapa? Macam mana seseorang tu dimaki kepada kedua ibu bapanya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, memaki seseorang akan bapa seorang, maka memaki ia bapanya. Dan memaki seseorang akan ibu seorang, maka memaki ia akan ibunya. Allahu Akbar. Itu kita kena jaga. Kadang-kadang kita ni maki orang sedap kita, ya. Ya. Bapak kau ni lah, mak kau ni lah, ya, macam-macam kita kaitkan. Caci maki itu kita marah ke atas si bulan tu, tapi mak bapak dia pula kita sebut. Ya. Maka itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan di sini, ya, setengah daripada dosa besar itu bahawa memaki seorang akan 2 ibu bapanya. Sahabat bertanya, macam mana kita nak maki ibu bapa kita sendiri? Tanpa kita sedari, apabila kita memaki seseorang dengan menyebut caci maki itu ke atas ibu bapanya, ia seumpama kita mencaci maki ke atas kedua ibu bapa sendiri. Nauzubillah min zalik. Jadi semoga Allah ampunkan kita. Kalau kita ni kadang-kadang mulut kita tu lancar sangat, ya, fasih dia sangat buat caci maki ni, ya. Kata Faqih Abu Lais, ditanya orang, apabila mati 2 ibu bapa padahal murka keduanya bagi anak, adakah dapat bagi anak meredakan bagi keduanya kemudian daripada mati keduanya? Dijawab orang, bahkan meredakan dengan 3 perkara. Ini kalau seseorang tu, ya, ibu bapanya telah meninggal dunia dalam keadaan
dia marah, murka kepadanya, ya, maka macam mana cara nak meredakan mereka, nak menggembirakan mereka, ya, sesudah mereka meninggal dunia? Maka ada 3 cara. Iaitu yang pertama, bahawa adalah anak itu soleh pada dirinya, yakni seseorang tu hendaklah memperbaiki dirinya, mengislahkan dirinya, jadi seorang yang taat beribadah, ya, jadi seorang yang soleh, kerana bahawasanya tiada ada yang terlebih kasih kepada keduanya daripada soleh anaknya. Kenapa? Dengan sebab kesolehannya itu, ibu bapanya tadi akan mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi walaupun waktu ibu bapanya tu hidup, ibu bapa itu marah sangat kat anaknya tu, tapi walaupun ibu bapanya tu meninggal dengan keadaan marah ke atas anak tadi tu sentiasa menjaga dirinya dengan amal-amal yang soleh, maka itu tetap akan dapat menggembirakan mereka di dalam kubur, ya. Sebab apa? Ibu bapa tu dapat ganjaran pahala-pahala amalan soleh anaknya tadi. Ya, kalau dia baca Quran, setiap huruf-huruf tu, ya, pahala tu dapat juga kepada ibu bapanya, bukan kata anaknya saja, ya. Bahkan kedua ibu bapanya juga akan mendapat ganjaran pahala. Ya, yang kedua, bahawa ia menghubungkan kerabat, yakni saudara mara bagi keduanya, yakni sahabat saudara mara, ya, belah pihak ibunya, belah pihak bapanya, dia hendaklah menghubungkan silaturahim, ziarah mereka, dan, ya, menghubungkan, ya, tali persaudaraan, kukuhkan lagi, dan kekasih bagi keduanya. Dan orang-orang yang ibu bapa mereka tu sayang, ya, mungkin saudara mara ke atau sesiapa-sesiapa yang mana rakan-rakan bagi ibu bapa tu, ya, maka hendaklah kita menghubungkan hubungan silaturahim. Itu juga akan dapat menggembirakan mereka, ya. Yang ketiga, bahawa ia meminta ampun dan mendoa bagi keduanya dan memberi sedekah diniatkan bagi keduanya. Itu juga cara untuk menggembirakan kedua ibu bapa setelah mereka meninggal dunia. Dan sabda Nabi SAW, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Berbuat bakti olehmu akan segala bapa kamu, yakni, dan segala ibu-ibu kamu, yakni berbuat kebaikan kepada ibu bapa. Nescaya berbuat bakti akan kamu oleh segala anak kamu. Yakni kalau kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita apabila kita sudah tua nanti. Dan pelihara olehmu, yakni akan segala perempuan manusia daripada kejahatan kamu. Nescaya dipeliharakan perempuan kamu daripada kejahatan orang. Yakni kalau kita tak nak, ya, anak isteri kita diganggu orang, ya, janganlah kita mengganggu anak isteri orang, ya. Kalau kejahatan kita tu sampai kepada segala perempuan manusia, maka nescaya perempuan-perempuan ahli keluarga kita juga mungkin akan ditimpa kejahatan-kejahatan manusia lain. Dan sabda Nabi SAW, man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. وَمَنْ أَمْسَى وَلَهُ أَبَوَانِ سَاخِطَانِ عَلَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ. Barang siapa berpagi-pagi ia dan ada baginya dua ibu bapa yang redha keduanya daripadanya, atau ada salah seorang daripada keduanya yakni redha ia daripadanya, nescaya dibukakan baginya akan segala pintu syurga. Dan barang siapa berpetang-petang ia dan ada baginya dua ibu bapa yang murka keduanya atasnya, atau ada salah seorang daripada keduanya yakni yang murka ia atasnya, nescaya dibukakan baginya akan segala pintu neraka Jahannam. Jadi kalau pagi-pagi ibu bapa kita tu dalam keadaan gembira kepada kita, nescaya Allah akan buka pintu-pintu syurga, ya. Jikalau pagi-pagi lagi ibu bapa kita tu dah marah kepada kita, maka itu menyebabkan terbukanya pintu-pintu neraka. Dan sabda Nabi SAW, jangan engkau putuskan orang yang menghubungkan akan dia oleh bapa engkau,
maka pada kamu dengan demikian itu nur kamu, maka bahawasanya kasih kamu itu kasih bapa kamu. Dan datang seorang kepada Nabi SAW, maka sembah ia, ya Rasulullah SAW, bahawasanya bapaku dan ibuku sebenarnya telah mati keduanya, maka adalah tinggal bakti aku sesuatu kepada keduanya, yakni bapa dengan ibuku telah meninggal dunia, adakah jalan untuk aku melakukan kebaktian kepada mereka? Maka sabdanya bahkan iaitu istighfar bagi keduanya, yakni memohonkan maghfirah, keampunan untuk kedua ibu bapa, meluluskan janji keduanya, yakni segala janji-janji mereka hendaklah kita tunaikan, memuliakan akan kekasih keduanya, yakni orang-orang yang disayangi, dikasihi oleh kedua ibu bapa kita, maka hendaklah mereka juga dikasihi, disayangi, dan menghubungkan rahim, yakni menghubungkan tali persaudaraan antara kekeluargaan yang tiada engkau hubungkan melainkan dengan sebab keduanya, ya. Ini tali persaudaraan yang ada berhubung kait dengan kedua ibu bapa kita, hendaklah kita hubungkan tali persaudaraan itu. Walaupun mereka, kedua ibu bapa kita telah meninggal dunia, pakcik, makcik kita masih ada lagi, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, ya. Jadi semuanya perlu dihubungkan tali persaudaraan. Dan sabda Nabi SAW, "Idza kunta fi salati fad'aka abuka fa'ajibhu, wa in da'atka ummuka fa'ajibha." Apabila ada kamu di dalam sembahyang, yakni sembahyang sunat, maka menyeru akan dikau bapa engkau, maka jawabkan olehmu akan dia. Dan jika menyeru akan dikau ibu engkau, maka jawab olehmu akan dia. Yakni apabila kita dalam keadaan bersolat, jikalau sembahyang yang sunat, maka apabila kita dipanggil oleh ibu kita atau bapa kita, ya, mungkin mereka tak tahu kita ni sedang bersolat, solat sunat, maka hendaklah kita jawab seruan mereka itu, panggilan mereka itu, dan kita batalkan solat kita itu bagi menunaikan hak mereka, ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang tentang hukum menyahut panggilan ibu bapa ketika solat ni. Dan apa yang baik itu dapat kita ambil pelajaran, apa yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang kita dapat pelajari daripada kuliah kita malam ini dapatlah kita sampaikan kepada seluruh ahli keluarga kita, anak isteri kita, ya, khasnya kepada ahli keluarga kita, kerana kebaktian kepada kedua ibu bapa ini penting dalam keluarga kita, khasnya kepada anak-anak kita. Kita ingatkan mereka supaya berdoa untuk kedua ibu bapa, ya. Kita pun janganlah lupa doa untuk kedua ibu bapa kita walaupun kedua ibu bapa kita tu sudah meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, keampunan ke atas diri kita dan diri mereka. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك.